Bismillahirrahmanirrahim. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وجعلوا لله أندادا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب زدنا علما وأخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علمي وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Kasihi tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid serta jawatan kuasa muslimin dan muslimat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan guru, asatidzah, muslimin dan muslimat, rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kita dapat hadir pagi ini. Kita nak sambung semula perbincangan tentang kitab kita ni, tafsir saintifik surah Ar-Rahman. Pagi ni tuan-tuan kita nak ambil satu lagi ayat di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fihinna khairatun hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat yang ke-70. Fihinna khairatun hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalam kedua-dua syurga ini terdapat segala kebaikan serta perkara-perkara yang cantik, elok kejadiannya. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu berdua
jin dan manusia dustakan. Kata pengarang dalam kitab ni tuan-tuan, sebelum tu ayat ni, kalau kita perhati pada ayat ni, usul bahasa Arab sikit. Anda akan ulang benda ni supaya kita faham pelan-pelan. Dia tak susah mana pun. Quran ni mudah kalau kita usaha nak faham lah. Sama nak baca Quran ni mudah kalau dia betul-betul dia nak usaha baca. Kalau dia tak mau baca, memang susah. Sebab kat luar sana ramai lagi orang Islam tak boleh baca Quran. Tapi dia tak nak belajar. Itu yang susah. Nak belajar daripada tak tahu, kemudian sampai boleh baca lancar macam tuan-tuan yang sebahagian ada pada pagi ni, sebenarnya tak susah. Pengalaman kita duk mengajar Al-Quran lepas tuan-tuan. Mula-mula mai tak tahu baca, memang tak tahu, huruf tak kenal. Tapi dia terus belajar. Belajar oleh akhir lancar. Masalah yang susah kalau tak mau belajar. Sama dengan nak faham Quran. Oh, kita susah tak bahasa Arab. Susah. Benda apa kat dunia ni semua susah kalau kita tidak mulakan untuk usaha nak belajar. Itu realiti. Mula kerja, saya tak tahu nak buat ni, tuan nak buat macam mana. Lepas tu dia ajar sikit. Lepas 10 tahun, 20 tahun, kita pula ajar orang. Ya. Sebab kita istiqamah berbenda tu. Samalah dengan memahami Al-Quran ni. Susah kita macam banyak-banyak peringkat lah. Bagi tuan-tuan, susah peringkat tuan-tuan. Bagi macam saya pula, anak pula, ada hadapi susah juga. Susah peringkat kita. Orang lebih atas pada kita pun ada kesusahan dia. Hatta kita kata pangkat, dia dah ada master, PhD, dia ada kesusahan bagi dia. Peringkat kita ni ada kesusahan bagi kita. Jadi hidup kat dunia ni, susah tu biasa. Nak mudah, nak senang, nak relax, nak rehat, bukan di dunia, di akhirat. Jadi kalau kita boleh faham sunnatullah atau hakikat hidup macam tu, kita akan hadapi cabaran, kesusahan. Termasuklah kita ni nak faham ayat-ayat yang Quran kita, ayat Quran yang kita baca tu. Okay. Jadi yang sebab anda suka ulang. Fihinna khairatun hisan. Dalam Al-Quran ni ada 3 jenis perkataan sahaja. Yang pertama, isim. Yang kedua, fi'il. Yang ketiga, huruf. Fihin ni, fi ni satu kalimah dalam kategori huruf ataupun partikel. Dipanggil huruf jar. Huruf jar. Maknanya boleh jadi di, menunjukkan tempat, ataupun dalam. Dalam. Macam ni, di dalam. Dia terjemah kita buka Quran sebut di dalam. Di dalam apa? Fihinna. Hinna ini adalah isim. Isim. Hinna ataupun hunna sama maksud. Isim ni jenis apa? Yang anak-anak kita ataupun tuan-tuan yang belajar bahasa Arab. Hunna ni ialah kata nama ataupun isim yang dipanggil isim dhamir. Dhamir tu apa pula? Dhamir ni ialah kata ganti. Anda panggil nama Haji Syukur. Haji Syukur. Nama Tuan Haji Syukur. Tapi anda tak nak panggil, anda cakap semangat Haji. Anda sebut dia. Dia. Dia tu merujuk kepada Haji Syukur. Dia tu ialah dhamir ataupun kata ganti nama. Muslimat. Muslimat ramai kat belakang. Anda tak nak sebut muslimat, anda sebut mereka. Mereka tu ganti kepada perkataan muslimat. Dalam masyarakat dipanggil hunna. Hunna ni maknanya mereka. Mereka. Khusus untuk orang. Dapat.
Hunna ni ganti nama. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut khusus hunna atau hinna ini ganti nama merujuk kepada syurga. Makna di dalam syurga-syurga itu fihinna fi jannat fil jannat, dalam syurga-syurga itu Allah Ta'ala tak ulang. Jadi kenapa hinna sedangkan syurga diterjemah dalam Al-Quran sebut kedua-dua syurga. Rupanya kalau kita perhati dalam ayat yang kita baca, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut kepada hari dia bertemu dengan Tuhannya itu dua syurga. Dua syurga. Kemudian wa min dunihima jannatan mudhammatan. Jadi 4 syurga. 4 ni banyaklah. Banyak sebab tu digunakan hinna ataupun hunna. Kalau dia seorang, kalau huma dua, huwa ataupun hiya seorang, kalau huma dua, kalau hunna ramai. Di sini kepala Allah Quran. Kita tak boleh nak ukur kaedah bahasa Arab biasa ni dengan bahasa Al-Quran tinggi. Biasa hinna ni digunakan untuk orang. Tapi kadang-kadang Al-Quran ni dia lain sikit. Digunakan merujuk kepada syurga. Syurga. Fihinna maknanya di dalam kedua-dua syurga ataupun di dalam syurga-syurga merujuk kepada 4 syurga. 2 syurga yang pertama, kerana 2 syurga yang kedua disebut dalam ayat ini. 4 syurga banyak. Ada atau terdapat khairatun hisan. Khairat ataupun khair baik. Kebaikan-kebaikan. Mana khairun kebaikan. Tapi merujuk kepada Tuhan tersebut khairun. Khairat ada alif ta. Menunjukkan sifatnya muannas. Jadi ulama tafsir itu kata sebenarnya ada kalimah dia sebut hazaf fihinna nisaun khairatun hisan. Wanita-wanita cantik. Itu tafsiran lah. Ataupun dalam kitab kita terjemah, di dalamnya terdapat segala kebaikan. Segala kebaikan. Benda apa yang baik ni semua ada dalam syurga. Dalam syurga. Hisan. Hisan daripada hasan. Hasanul khulqi. Keelokan, kecantikan akhlaknya, kecantikan rupa parasnya. Jadi di dalam kedua-dua syurga ataupun di dalam syurga-syurga ini terdapat segala kebaikan serta perkara-perkara yang cantik kejadiannya. Hisan ni yang cantik kejadiannya. Itu makna perkataan. Dari sudut struktur ayat pula, ayat biasanya, ayat bahasa Arab ni ditakkan mulakan dengan huruf. Itu kaedah bina jumlah. Dia akan mulakan dengan 2 bentuk je. Ayat dalam bahasa Arab dia akan ada 2 kaedah sahaja. Sama ada dia mula dengan kata nama Muhammad di dalam masjid. Muhammad tu isi. Dia takkan sebut dalam masjid Muhammad. Kecuali kalau dia ubah struktur tu ada maksud dia nak. Balawahnya lah. Tu ayat pertama Muhammad dalam masjid ataupun dia mula dengan kata kerja. Duduk Muhammad dalam masjid. 2 tu. Bila dia mula dengan huruf, maknanya ada dia punya sudut sesuatu yang berbeza daripada keadaan yang biasa. Fihinna nak beritahu, Allah Ta'ala nak beritahu di dalam syurga-syurga itu, nikmat syurga itu ialah wanita-wanita yang cantik. Kemudian yang elok kejadiannya. Nanti kita akan sebut. Antara nikmat ahli syurga ialah bidadari. Bidadari yang cantik, bukan rupa paras saja,
segala sifat-sifat yang ada pada bidadari syurga itu sempurna. Paling terbaik. Tak boleh nak gambar lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kita ada pasangan kita, bagi kita, isteri kita terbaik dah lah. Sempurna. Hidungnya mancung, matanya bulat kan. Badannya macam-macam lah. Perempuan kan. Tapi ahli syurga atau bidadari-bidadari syurga sempurna. Sempurna kejadiannya. Tak boleh nak gambar. Kata pengarang, Allah Ta'ala telah memberitahu kepada kita bahawa mereka yang dimasukkan ke dalam syurga telah disediakan untuk mereka segala bentuk kebaikan dan kecantikan yang tidak dapat digambarkan dengan mata dan akal sepenuhnya. Tak boleh nak bayang. Tak boleh nak bayang. Mengikut pendapat jumhur, di dalam syurga-syurga ini, Allah Ta'ala sediakan wanita-wanita yang baik dan wanita-wanita yang berakhlak mulia serta jernih bercahaya wajahnya. Ciri wanita-wanita ahli syurga. Sempurna kejadiannya. Sifat akhlaknya mulia. Akhlak wanita salihah. Wanita salihah di dunia baik dah lah. Kalau seorang suami mendapat pasangan wanita yang saleh, bagi dia khairu minad dunya wa ma fiha. Keseronokan yang lebih baik pada dunia serta apa yang ada pada ataupun yang ada di dalamnya. Itu nikmat syurga yang didahului oleh seorang lelaki bila mana dia mendapat pasangan yang salihah. Sama juga dengan wanita dapat lelaki yang salih, insya-Allah. Benda ni Islam ajak awal lagi. Kadang-kadang kita lupa ataupun tidak tahu. Sebab asas pemilihan pasangan dalam Islam, tabiat manusia dia nak cantik, dia nak keturunan yang baik, dia nak pasangan yang berharta. Tetapi Nabi recommend kat kita, antara tiga-tiga ciri yang menjadi pilihan ataupun tumpuan kebanyakan manusia untuk cari pasangannya. Nabi kata, fazfar bizati din taribat siadak. Fazfar bizati din, pilihlah yang memiliki agama. Taribat siadak. Taribat siadak. Bergelumang ataupun tangan dia ni dipenuhi dengan tanah. Kenapa pula? Nabi buat satu kinayah. Kegembiraan seorang anak, macam mana gembiranya anak kita kalau boleh dia main kat depan rumah tu, dia tak peduli apa dah. Kan budak-budak kan? Budak-budak ni, kehidupan budak-budak sonok. Budak zaman budak ni memang dia main. Jangan harap budak-budak nak macam kita, tuan-tuan, masuk masjid nak duduk diam, baca Quran. Jangan duk haraplah macam tu. Tabiat budak dia nak sonok. Sonok satu, memang dia sonok. Bila dia boleh main tanah tu, tak peduli apa dah. Hujan, panas, dia sonok. Begitulah sekiranya pasangan itu yang dipilih berdasarkan agama. Sebab tu kalau ada anak-anak, tuan, nasihat dah, nak pilih bini, mak tak kisah. Tapi pilihlah berdasarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam recommend. Senang. Mak tak peduli rupa ke, senang ke, anak datuk apa, mak tak kisah ada. Tapi yang carilah yang ada agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan memberitahu di dalam syurga bidadari-bidadari menyanyi dan menyebut. Ada hadisnya, anda tak sempat nak cari tapi dia sebut sini dah. Kami bidadari-bidadari yang cantik. Kami dijadikan untuk suami-suami yang mulia. Bidadari-bidadari yang menyanyikan untuk menghiburkan suami. Dan kami bidadari-bidadari yang cantik dijadikan untuk suami-suami yang mulia. Di antara kelebihan hidup di dalam akhirat ini ialah bahawa kehidupan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ini penuh dengan segala keajaiban
Ajaib yang tidak dapat digambarkan. Di sini terdapat perkara-perkara yang tidak pernah dilihat oleh mata dan terdapat juga bunyi-bunyian yang tidak pernah didengar oleh telinga serta terdapat perkara yang tidak pernah terlintas di hati manusia semasa mereka hidup di dunia. Yang dalam satu hadis Nabi sebut, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kama sallallahu alaihi wasallam. Suatu yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala kita, suatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan suatu yang tak pernah terlintas dalam hati. Kalau tuan-tuan dalam hidup kita ni pernah melihat suatu pemandangan yang paling indah, tapi syurga bukan lagi. Makan makanan yang paling sedap, ataupun mendengar hiburan yang paling sonok, tapi yakinlah nikmat syurga lebih lagi daripada itu. Itu syurga, tuan-tuan. Disebut dalam hadis yang sahih. Kadar qaus ataupun qaidu qais ni, kalau kita sebut qausain, anak panah busur dia tu, busur dia dari sini lebih kurang semeter. Ukurannya tali tu di syurga lebih baik daripada 10 kali ganda dunia serta isinya. Itu nikmat syurga. Ataupun tempat letak panah tu, kadar panjang ni, ukuran tu dalam skala tu, panjang ataupun bekas atau tempat tu lah lebih baik pada di syurga, lebih baik pada dunia 10 kali ganda serta isinya. Nak kata apa tu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu nak dustakan? Dengan amalan yang sedikit, ya Allah Ta'ala perintah kita buat kat dunia tu. Terlalu sedikit. Sikit sangat. Itu pun tak larat nak buat. Nak semayang 5 kali sehari, bukan 24 jam kena duduk semayang. Contoh. Tak kita fikir. Puasa 30 hari, bukan 360 hari. Itu yang wajib tu. Disebut yang wajib. Kalau muslimat nak jaga aurat dia, bila keluar rumah jumpa mahram, bukan mahram, masuk rumah ikut suka. Habis sangat kerja 8 jam. Kita ada 24 jam. Lemah lah ustaz nak pakai ni apa, nak pakai tutup aurat, tudung sana sini. Susah nak tutup, panas. Ada kan? Sabar 8 jam pergi kerja. Tu pun bukan panas mana pun, masuk pejabat aircon. Tak boleh dari mic. Bagi setengah-setengah mereka yang tak faham, bagi muslimah insya-Allah. Sikit sangat. Nak dibandingkan nikmat dunia pun dah tak padan. Tapi di samping itu Allah Ta'ala sediakan ganjaran yang besar kepada orang-orang mukmin yang taat, mukmin yang bertakwa, dengan hidup mereka dalam kerangka mematuhi, mentaati perintah Allah Ta'ala, ganjaran dia besar disediakan Allah Ta'ala di syurga. Kata pengarang lagi, semua perkara-perkara tersebut tidak dapat digambarkan di dunia ini, melainkan mereka yang bertuah apabila dia dimasukkan ke dalam syurga di akhirat nanti. Subhanallah, ya Allah, jadikanlah kami salah seorang dari kumpulan orang-orang yang beriman kepadamu, dan janganlah kau masukkan kami di dalam kumpulan orang-orang yang derhaka kepadamu, serta lindungilah kami dari azab neraka. Amin. Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya telah memetik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id. Katanya, yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya ahli-ahli syurga itu apabila mereka
menyetubuhi isteri-isteri mereka, mana berjima atau bersama dengan pasangan mereka. Maka selepas itu isteri-isteri tersebut kembali menjadi dara semula. Itu nikmat bagi bidadari syurga. Riwayat dalam hadis ini, dalam riwayat Ibn Katsir dalam tafsirnya dia menyebut, selepas bersama jadi semula pasangan yang macam anak dara. Mana nak cari tuan-tuan? Antara nikmat bagi mereka yang berpasangan, kita tidak nafikan di dunia ini nikmat bersama, khususnya pada malam pertama. Jadi di syurga ni seolah setiap hari malam pertama. Allah, orang lelaki ni sonok dengan. Dan ini menjadi nikmat. Jadi banyaklah perbahasan ataupun kalau kita baca hadis-hadis tentang ini. Hadis sahih tuan-tuan. Sehingga kan dalam tafsiran ayat, Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Surah Yasin kita dah baca tu. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Penghuni syurga ini, mereka sentiasa sibuk. Fakihun. Sebagai ulama tafsir, ditafsirkan fakihun ini sibuk. Infidadil udhara. Maksudnya, sibuk, orang kata dengan bersama dengan pasangan. Sibuk dengan pasangan dia. Dan seorang lelaki syurga dikurniakan 100 kekuatan seorang lelaki. 100 tuan-tuan. Kat dunia seorang pun penat. Kekuatan makan. Kekuatan untuk bersama dengan pasangan dia. Nafsu dia 100 kali ganda daripada seorang lelaki. Lebih. Untuk ahli syurga. Sebagai satu nikmat kepada mereka. Orang perempuan tanya, dia orang lelaki tak ada, orang perempuan tak ada. Orang perempuan ada nikmat juga. Dan akan masuk syurga bersama lelaki itu, pasangannya di dunia sekiranya dia ahli syurga. Dan bersama pasangannya, isterinya di dunia ni akan bersama dalam syurga. Dan bagi ini juga ada bidadari syurga yang disediakan untuk orang-orang beriman di dalam syurga itu. Dalam ayat Quran menyebut dalam satu ayat nak menggambarkan nikmat syurga ni. Fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Surah An-Nahl ayat 95. Di dalam syurga ni, antara nikmatnya digambarkan setiap sesuatu yang menjadi keinginan kepada diri itu ada. Apa yang kita nak semua ada. Ma tashtahil anfus. Apa yang diinginkan oleh seseorang itu ada dalam syurga. Dia nak apa semua dapat. Tashtahil anfus, yang diingini. Keinginan ahli syurga semua akan diperolehi. Hatta yang nak cucuk tanam, kita baca dalam hadis. Nak cucuk tanam, hobi dia suka buat, suka tanam pokok. Di syurga dia nak tanam. Tuhan bagi peluang. Campak benih terus tumbuh. Kita semai padi, serak padi kena tunggu 3-4 bulan. Penat baja beracun, kepung dengan ayam lagi, ulat lagi. Ahli syurga yang petani syurga, boleh peluang dia kata, aku ya Allah, saya ni sonok hobi saya. Puas kalau boleh bercucuk tanam Tuhan bagi. Campak benih tumbuh terus. Ada ahli syurga, bila jima dia nak anak. Nak anak. Ya Allah, kami nak anak. Boleh. Dapat anak terus mengandung tak sampai 9 bulan. Dalam tempoh yang singkat 1 jam terus melahirkan anak. Kat anak ni nikmat ni tuan, nikmat. Kita ni penat-penat balik tengok rupa anak, relax, tenang, letih, hilang. Mungkin ahli syurga sana, antara kegemaran dia, keseronokan nikmat dia nak anak. Tuhan bagi apa sahaja yang
Wa talazzul a'yun, suatu yang lazat pada pandangan. Nikmat, tengok semua menarik. Nikmat melihat ni satu jenis nikmat, tuan-tuan. Ada orang dia tak suka makan. Dia tak suka kata main. Cuma dia suka jalan-jalan, dia tengok keadaan tu tenang. Pemandangan yang baik. Itu nikmat juga. Jadi kat dunia pun pelbagai kecenderungan kita untuk mendapatkan kepuasan bagi keseronokan, kelazatan nikmat dunia ni. Di akhirat pun ada. Cuma skala dia lebih hebat. Ada yang suka main, ada yang suka lepak, suka borak, suka orang kata makan. Kejap-kejap sana pergi cari makan. Kita sarapan sebelah rumah ya. Oh, dia sarapan luar negeri. Luar negeri, sanggup start motor tu. Tengah hari pula, kita tak risau isteri masak pun makan je kan. Setengah orang tak. Hari ni kita kena cari kepala ikan. Kepala ikan kat mana tu? Fauzan tak main lah. Pergi tengok. Syuhada apa tu. Yang jadi mamak kan. Dia puas. Kita ya Allah. Penat nak bawa kereta, nak bawa motor, nak pergi makan jauh, tak larat aku. Setengah macam tu. Nikmat kita perkara yang menyebabkan kita seronok ni berbeza. Itu antara hikmah ataupun kebiasaan Allah Ta'ala. Cantik. Kalau Allah Ta'ala buat kita ni satu pattern je tuan-tuan. Jenuh berbuk kita. Satu patternnya. Semua seronok makan ikan je. Tak ada lah industri ayam. Tidak. Ada suka makan ikan. Ada suka makan ayam. Ada suka makan nasi dengan sayur je. Ada makan sayur je. Dia tak makan nasi. Macam-macam. Jadi keadaan yang memberi nikmat kepada manusia di dunia ni pun berbeza. Mana kehendak yang pelbagai. Tapi Allah Ta'ala boleh atur. Semuanya ada untuk memenuhi keperluan kita di dunia ini. Dan bila mana kita dapat sesuatu itu, kita rasa nikmat, yakinlah nikmat di syurga itu, atau nikmat itu di syurga, lebih hebat lagi daripada apa yang kita dapat. Untuk memperolehi atau untuk kelangsungan nikmat yang kita dapat di dunia, tuan-tuan. Satu syaratnya. Maka kenalah beriman dan beramal soleh. Taat, bertakwa, cuba didik diri kehidupan. Buat apa yang Tuhan suruh. Yang kita sebut persiapan untuk akhirat. Kadang-kadang manusia lupa. Dia ingat dunia ni tempat dia mengaut segala kesenangan atau menikmati segala kesenangan. Bila mati habis, tak ada aku ni. Orang kata tak ada peluang baik aku. Tak tahu bila aku boleh lagi dapat peluang ni. Maka dia guna sepenuhnya ruang yang ada untuk menikmati apa yang ada di dunia. Pada masa sama mereka lupa untuk persiapan kelangsungan nikmat selepas mati. Ini tak betul. Orang Islam dia tidak begitu. Kita kaut nikmat dunia untuk kehidupan dunia. Dan kita bersiap dengan amal soleh kita. Supaya nikmat yang kita perolehi ini dapat berlangsung selepas kita meninggal dunia. Itu yang terbaik. Demikianlah berbezanya keadaan dan suasana di dalam syurga yang disediakan oleh Allah untuk mereka yang bernasib baik dan beruntung. Berbanding dengan apa yang telah berlaku dan yang telah diperolehi oleh manusia di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu berdua, yakni jin, wahai jin dan manusia yang kamu dustakan. Wahai jin dan manusia. Allah Ta'ala ulang pertanyaan ini kepada kita dan juga makhluk jin. Kemudian disambung, hurum maqsuratun fil khiyam. Digambarkan lagi. Ayat tadi adalah fihinna khairun isani adalah gambaran kepada sifat.
sifat syurga-syurga yang akan dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada manusia dan juga jin. Hurun maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari di dalam syurga tinggal di tempat yang terlindung di dalam khemah. Hur ni bidadari. Maqsuratun, nanti kita akan tengok apa tafsiran dia. Disebut tinggal, maksud tempat tinggal mereka di dalam syurga. Kalau qasiratut tarfi, pandangannya hanya terhad kepada suaminya saja. Dia tak tengok orang lain dah. Isteri ataupun pasangan kita, dia bukan 24 jam tengok kita. Dia tengok periuk belanga, dia tengok anak-anak. Kalau dia kerja, dia terlibat lah, tengok macam-macam. Tapi bidadari syurga, pandangannya hanya kepada pasangannya saja. Mana nak cari tuan-tuan? Nak isteri jadi macam bidadari syurga jenuh lah. Hang basuh baju, hang masak, nak suruh isteri dia tengok dia. Mana tumpuan pasangan bidadari syurga untuk pasangan dia saja. Jadi hurun maqsuratun fil khiyam, iaitu hurun ni bidadari, hurun ain, kata bidadari yang bermata jeli, mata bulat, tinggal dalam syurga yang berlindung di dalam khemah. Makna dalam syurga tu ada khemah khusus. Dalam tu tinggalnya bidadari yang disediakan untuk ahli syurga. Bidadari-bidadari atau wanita-wanita syurga yang dijadikan oleh Allah Ta'ala ini ditempatkan di dalam syurga. Mereka tidak keluar dari tempat yang disediakan Allah Ta'ala kepada mereka. Duduk situ. Keadaan seperti ini berlaku adalah kerana mereka memiliki sifat yang sangat mulia dan suci pula kejadian mereka, sehingga mereka tidak sanggup melakukan apa sahaja jenis bantahan terhadap Allah Ta'ala. Taat, patuh. Malaikat dan tuan, dia ada tugas masing-masing. Yaf'aluna ma tu'marun, la ya'suna Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma tu'marun. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni, sifat dia, mereka tidak derhaka kepada Allah dan sentiasa buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Itu sifat malaikat. Yang sujud-sujudlah sampai kiamat. Yang kerja bilang ayat hujan, Kan ada malaikat yang bilang titisan hujan. Malaikat Israfil tugas dia tiup sangkakala. Sejak dulu dia punya trompet dia duduk kat bibir, dia pegang lagu tu dah. Kalau boleh nak gambarkan, makna digambarkan trompet sangkakala tu yang akan ditiup ketika nak kiamat nanti, berada di bibir Israfil dah. Daripada dulu sampai hari ini. Siap sedia. Banyak, ramai. Kita tak tahu jumlahnya, hanya Allah Ta'ala tahu. Bila Tuhan perintah tu, dia akan buat yang tu dia. Dia tak apa ingkar. Beza dengan manusia. Manusia Allah Ta'ala suruh sujud, ada yang tak nak sujud. Manusia dalam keadaan kita lemah itu pun kita derhaka. Begitu bidadari syurga, mereka taat. Tuhan kata duduk dalam kemah tu tak keluar-keluar, duduk situ sampailah bertemu dengan pasangan mereka. Setia tuan-tuan. Jadi kita dapat gambaran tu, bidadari syurga ni manusia, wanita yang baik, yang disediakan untuk orang yang baik. Di dunia ni begitu juga wanita muslimah yang baik. Mereka akan jaga kehormatan mereka. Tutup diri mereka. Jangan bagi orang lain tengok, melainkan mereka yang boleh tengok saja. Mungkin pasangan suami mereka ataupun mahram mereka, anak-anak yang boleh. Orang luar tak boleh. Itu sepatutnya wanita yang soleh akan jaga kehormatan dan kesucian dia
Kita sebut aurat dia. Orang luar takkan tengok. Kalau orang luar tengok aurat dia, dia rasa bersalah. Dia cukup takut orang yang tidak layak untuk melihat aurat dia. Tapi hari ini terbalik tuan. Kadang-kadang wanita-wanita yang ada, yang bukan muslimah, yang jahiliah, mereka suka untuk mempamerkan diri mereka kepada orang lain. Tak boleh tuan. Ini yang rosak dunia tu. Dia sanggup habiskan masa sejam, 2 jam nak pamerkan kecantikan dia kepada orang lain. Tuan nampak bagaimana jauhnya kita daripada petunjuk agama. Dia bersolat untuk keluar, kat rumah dia tak bersolat, bahasa mudah nak sebut. Sedangkan, susah tuan-tuan ni. Ujian orang perempuan. Kalau wanita yang di rumah dia sentiasa dalam keadaan cantik, bersolat untuk suami kerana Allah, dia dapat pahala. Tapi kalau dia keluar, dia bersolat untuk siapa? Bukan tak bagi orang perempuan keluar dengan penampilan yang cantik, tak apa. Tapi janganlah tujuan kita bersolat tu untuk nak supaya orang lain nampak kita cantik. Tak kena tu. Dengan suami dia tak peduli. Tak kena. Tapi kalau sekadar nak keluar supaya orang nampak kita ni tak selekeh, orang Islam ni cantik, ada kemas, itu tak apa. Banyaklah ini dalam bab wanita ni. Tabarrujnya banyak dibahaskan. Boleh tengoklah panduan kepada wanita muslimah. Tapi yang kita lihat ini tuan-tuan, orang kafir tu lainlah, mereka tidak ada kaedah. Tapi seorang muslim, kehidupan muslimah ataupun wanita Islam hari ini, kalau dia keluar rumah dia tu dalam keadaan mudah kita sebut, basic je, aurat dia tidak sempurna, menunjukkan sama ada kejahilan dia ataupun kata sifat dia. Itu bahaya. Dia kata saya baik, cuma hati saya baik, itu tak boleh jadi. Hati baik, hati ada iman, dia akan taatkan perbuatan dia kepada Allah. Itu ukuran. Dia tak boleh kata hati saya baik, walaupun saya tak tutup aurat, walaupun pakaian saya macam ni. Allah Ta'ala tengok hati. Sebab hati yang baik, hati yang mukmin, hati yang taqwa, beriman dengan Allah Ta'ala, dia takkan buat lagu ni. Kan iman tu, tasdiq bil qalbi, iqrar bil lisan, amal bil arkan atau bil jawarih. 3 tu. Tak boleh nak guna hujah hati saya baik ustaz, walaupun saya pakai berida. Pakaian awak tu sebenarnya mencerminkan apa yang ada dalam diri awak. Jadi wanita syurga digambarkan tertutup, siapa pun tak boleh tengok melainkan bakal pasangan dia. Begitulah kita kata wanita solehah di dunia ini, diri dia untuk suami dia, bukan untuk diiklankan kepada orang lain. Jadi Islam mengangkat muruah wanita. Tapi bila kita jauh pada Islam, kita merendahkan secara tak langsung wanita-wanita yang keluar pada rumah tidak muta'aurat dengan sempurna. Mereka merendahkan martabat mereka yang pada asalnya telah pun diangkat oleh Islam. Tapi dah masyarakat kita tuan-tuan, dah jauh. Bahkan kadang-kadang orang yang begini pun diangkat, diberi tempat dalam masyarakat. Tak kena. Ada minum sikit. Yahudi telah menguasai kita. Bila berjaya mengeluarkan wanita muslimah atau orang Islam daripada rumah, bukan tak boleh keluar. Ini dibahaskan panjang. Wanita bekerja bukan tak boleh, tapi dengan cara yang terkawal. Sektor-sektor ataupun bidang-bidang yang tidak orang kata mencemarkan kedudukan ataupun muruah mereka. Orang perempuan boleh bekerja. Zaman Nabi, orang perempuan keluar berjihad. Tapi dengan cara yang terjaga kedudukan mereka. Orang perempuan boleh bekerja, tapi dengan cara yang menjaga kehormatan mereka.
dalam bidang perubatan, doktor, nurse, pendidikan, hatta pengurusan pun tak ada masalah. Bismillah. Ini berlaku dalam dunia hari ini, tuan-tuan. Bila sistem yang ada, sistem yang tidak meletakkan makhafatullah, takut pada Allah Ta'ala, menyebabkan rosak umat Islam. Apatah lagi yang mendokong sistem itu sebahagian dari kalangan orang Islam. Pekerjaan di dunia ni tugas kita semua. Cumanya menyesuaikan pekerjaan itu dengan ataupun dengan kerangka Islam, itu tanggungjawab kita. Kita mengajar tuntutan Islam, kita jadi engineer tuntutan Islam, boleh. Cuma pastikan pekerjaan ataupun apa yang kita buat itu dalam kerangka yang dibolehkan oleh agama. Halal, haram. Itu dia punya border dia. Halal, haram. Dosa, pahala. Amal soleh ataupun maksiat, nak kena tengok. Khususnya bagi kaum wanita hari ini, mereka boleh bekerja, tak ada masalah. Tapi sistem yang ada ini perlu menjamin, ataupun adakah sistem hari ini menjamin wanita yang keluar bekerja itu boleh dipelihara muruah atau kehormatan. Maka ini kita kena tengok, tuan-tuan. Tapi kalau ada sistem yang meletakkan redha Allah, makhafatullah dalam semua urusan, orang Islam akan terjamin. Bukan setakat orang Islam, muruah orang Islam, bahkan manusia, tuan-tuan, akan mendapat rahmat daripada Islam. Hari ini tidak berlaku. Seorang anak gadis bekerja. Dia terpaksa bekerja untuk kehidupan. Tapi bila pergi ke tempat kerja, di situ terdapat pergaulan antara pergaulan yang bebas, lelaki dan perempuan. Dia punya budaya kerja dia tak dapat nak elak. Pada masa yang sama, si anak gadis ni dia perlu bekerja untuk menyara keluarga, untuk kehidupan. Di situ diuji. Kalau tak kerja, tak boleh makan apa kita sebut. Nak bayar sewa rumah, nak bayar hutang apa semua. Tapi suasana kerja tu berlakulah, orang kata, ikhtilat, pergaulan bebas, interaksi yang bebas tanpa kawalan. Kena bekerja berdua, berpasangan, seorang lelaki, seorang perempuan. Itu suasana-suasana yang boleh mengundang kepada pelbagai masalah yang kita sebut masalah sosial. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Kita berada dalam kerangka tu. Kerangka tu. Itu sebabnya ujian kepada umat Islam di Barat. Kita nak balik masa-masa dulu, muka kata hampir mustahil. Susah. Kita terpaksa hadapi. Sektor pekerjaan ni memerlukan pekerja atau lelaki perempuan. Begitu. Ini. Jadi, macam mana kita nak buat? Tidak ada cara lain melainkan kalau dia kuat, tak, saya tak nak pergi situ, saya nak kerja lain, biar saya duduk kat rumah dah apa. Itu kalau dia kuat. Kalau yang tak kuat, itu yang terjadi. Pergaulan bebas. Hari ini, tuan-tuan, lebih kurang dalam 200,000 anak tak sah taraf. Kata salah, 200,000 anak tak sah taraf. Kita nak salah siapa? 200,000 bukan sikit, tuan-tuan. Yang statistik penagih wanita berapa ribu 5,000 ke 6,000 itu. Atau 30,000 wanita, ingat itu. Ramai kalangan wanita. Ini yang berlaku di luar. Tapi itu realiti kita, tuan-tuan. Tidak ada cara lain melainkan semua daripada kita, tuan-tuan, ini kena jaga diri kita,
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau ada anak-anak perempuan lebih lagi lah. Sama dengan anak pun. Begitu juga kita cuba wujudkan kalau kita majikan tuan-tuan. Ada kaki tangan, ada pekerja. Cuba beri perhatian dan fahami. Bila masuk ke pekerjaan tuan-tuan, yang penting majikan dia tak peduli lah. Yang penting hasil dia akan dapat. Environment tu kadang-kadang dia tak peduli. Hampa nak buat apa pun, hujung bulan aku capai target aku. Tapi setengah majikan bagus. Dia letakkan peraturan. Kalau shift dia kata ni tak boleh campur. Ini malam untuk lelaki saja. Orang perempuan ni, pekerja perempuan mari siang. Baguslah majikan macam tu. Hujung minggu dia buat kuliah. Contoh kuliah pengajian untuk kaki tangan dia. Yang satu orang, dua orang. Semua wajib hadir sebagai pengisian tazkirah untuk kefahaman agama. Seorang wanita semua kena tutup aurat. Kamu ni tak boleh kerja sekali. Ini lahir daripada kesedaran. Kesedaran kita ni yang ada syarikat, yang tuan-tuan punya industri. Tapi sistem kat luar ni tuan-tuan tidak membantu. Kecuali jalan. Jadi dengan kesedaran itu sekurang-kurang kita ada usaha. Berbalik pada tadi. Poin nak sebutnya, wanita ahli syurga, mereka disimpan, tertutup. Begitulah wanita di dunia ini, diri mereka khusus untuk pasangan mereka. Dan bukan untuk dipamerkan, diiklankan kepada orang luar. Dan bukan mudah-mudah tuan-tuan. Hatta sahabat nak bercakap dengan isteri Nabi pun turun ayat. Cakap melalui wara'il hijab. Di sebalik tabir. Itu isteri Nabi Ummul Mukminat. Apatah lagi kita hari ini bukan wanita ni bukan isteri Nabi. Cakap sembang sebelah, duduk satu meja yang bukan mahram. Kadang naik motor sekali, boleh nak kereta sekali. Ada pernah cerita tuan-tuan, satu kes dulu. Lama dah. Masa ada pernah cerita kat sini. Dia tumpang pasangan je, tumpang kawan. Suami dia sibuk, dia pergi kerja daripada quarters, dia pergi kerja ke pejabat tu, satu jabatan tu. Dia tumpang kawan suami dia. Tiap hari pulang. Suami dia susah nak hantar, kerja keluar awal kan dia tumpang. Tiap-tiap hari tumpang tuan-tuan. Tumpang kereta. Tumpang. Akhirnya apa berlaku? Asalnya tumpang ya, tumpang kereta. Akhirnya lebih daripada tu. Dia tumpang kawan itu pula. Telanjur. Syaitan. Benda ni basic. Basic. Tumpang kereta ya, macam orang kata kongsi kereta kan. 3-4 orang tu nak jimatkan masa atau trafik jam apa semua. Akhirnya terlanjur. Bila terlanjur tuan-tuan, suami tu kawan kepada lelaki ni. Kerja satu pejabat lagi. Duduk sebelah rumah lagi. Macam mana nak buat? Allah, dia tak tahu. Dia datang jumpa ustaz. Macam mana dia cerita teriak-teriak. Waktu tu. Tahun 2000 kata. Dalam pada cerita. Dia cek-cek. Punca dia tak terfikir pun. Tapi syaitan tu. Ini yang berlaku. Bila kawalan tu longgar. Wanita keluar rumah dalam keadaan tidak berilmu, dalam keadaan pergaulan yang bebas, apa-apa boleh berlaku. Tambah hari ini tuan-tuan dengan pengaruh media ini. Lagilah dahsyatnya fitnah kepada anak-anak gadis pada hari ini. Na'udzubillah, kita minta berlindunglah kepada Allah Ta'ala. Sebab tu ada setuju ada kawan-kawan. Anak dia panggil kenduri kahwin. Anak tahu umur apa? 19 tahun. Daripada nak menikah, tak kita bagi menikah. Balik pada dulu kita kahwin awal kan. Kalau layak, kalau betul. Tu nampak hampa ni lain macam je kan. Nak kahwin tak apa, mak bagi kahwin. Nak bagi kahwin. Panggil hampa. Setelah cepat. Lebih selamat. Lebih selamat. 19 tahun, 20 tahun tu dah boleh kahwin dah. Dah boleh kahwin dah. Daripada musibah yang lebih besar. Ramai kan anak kawan-kawan. Bila saya ustaz lah ni tak boleh dah. Saya pun pening. Tak boleh kahwin. Elok lah bagus. Anak apa mak 20. Perempuan 19 tahun. Lebih selamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bagi keberkatan. Mudahkan urusan mereka sebab perkahwinan ini tujuan untuk menjaga kehormatan. Itu lebih baik.
dengan suasana fitnah pada hari ini. Okey. Rasanya panjang juga kan. Sikit lagi, tak mati. Digambarkan bagaimana wanita bidadari ni duduk dalam kemah, tentang luasnya lebih kurang 60 batu. Kemah tu daripada batu permata yang berlubang. Ni hadis sahih. Luas kemah tu 60 batu luas. Orang keliling kat luar tak boleh tengok. Dan wanita yang menanti pasangan dia duduk dalam kemah tu. 60 batu luas mana tuan-tuan? Dari sini pergi Alok Star dah. Tak sampai. Tak. Kalau balik Ian 90 km lebih kurang lah. Luas kemah tu 60 batu. Daripada batu permata lu'lu'. Di situlah menantinya bidadari syurga. Menanti pasangan dia tuan-tuan. Yang mereka tak tengok orang, tak pernah tengok orang yang diciptakan Allah Ta'ala khusus untuk ahli-ahli syurga. Orang Arab bila Nabi baca ayat ni tuan-tuan, mereka fahamlah. Itu yang sahabat-sahabat hebat berjuang. Kita tak faham. Aku faham. Itu sebahagian nikmatnya. Waktu sahabat-sahabat saudara kita di Palestin tuan-tuan, kita doakan yang terbaiklah. Kalau ikut perkembangan tu, insya-Allah kita yakin Yahudi ni akan habis. Dalam sejarah bila peperangan atau jihad, orang bukan Islam tak pernah menang tuan. Kalau jihad, mereka tak pernah menang. Mujahidin pun Hamas di Palestin tu, kalau mereka mati pun mereka menang. Mati syahid. Kalau mereka hidup pun lagilah kemenangan di dunia. Sebab tu kata-kata Abu Ubaidah jurucakap dia, imman nasru au syahadah. Sama ada kami menang ataupun kami syahid. Jadi kita pun kena sama-sama bersolidariti tuan-tuan. Cara solidariti ni alhamdulillah ini sekolah-sekolah pun tengah ada buat. Bagi sumbangan dan banyakkan doa insya-Allah. Setiap doa-doa kita ada peluru-peluru yang lebih tepat untuk mengalahkan Yahudi ataupun Israel di sana. Doa macam tentang baca doa kunut. Kita sendiri pun boleh baca bahasa Melayu pun boleh, bahasa Arab pun boleh. Allah mansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allah mansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma alaika bil yahud. Alaika bil yahud tu doa binasa kepada Yahudi. Baca itu jadilah. Teringat baca tuan-tuan. Teringat baca insya-Allah. Bagi sumbangan kita kepada sumbangan yang paling hebat sebenarnya. Doa direct pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bantu mereka di Palestin. Itu yang rasa kita boleh buat pada hari ini. Sampai itu kita ikut perkembangan mereka lah. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Dan berhenti kat sini dulu. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat manfaat kepada kita bersama dalam rangka untuk memperbaiki amalan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma 'alaika bil yahudil ghadirin. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin. Allahumma 'alaika bi a'da'il Islam wa a'da'il muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.